adalah sebuah negara yang sedang membangun dan telah mengalami transformasi ekonomi yang ketara sejak kemerdekaan pada 1957. Pencapaian pembangunan yang signifikan ini telah dan masih berlaku walaupun sudah melalui pelbagai cabaran dan ketidakseimbangan ekonomi. Walaupun ekonomi negara ini berkembang secara pesat, terdapat segelintir rakyat yang terus berdepan dengan isu kemiskinan yang memberi impak negatif terhadap taraf hidup mereka. Fenomena ini menggariskan ketidaksetaraan ekonomi yang wujud di kalangan lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menerima pakai Agenda 2030 bagi pembangunan lestari. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kemiskinan. Kemiskinan ini merujuk kepada keadaan di mana seseorang atau sesebuah keluarga yang tidak mempunyai akses yang mencukupi kepada sumber untuk memenuhi keperluan asas. Keperluan asas yang dimaksudkan di sini adalah seperti makanan, air bersih, perumahan, sekolah dan penjagaan kesihatan. Dalam konteks ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan yang baik dan sistem penjagaan kesihatan yang mencukupi mungkin tidak disediakan kepada golongan yang hidup dalam kemiskinan. Sumber dan peluang yang tidak mencukupi untuk generasi seterusnya boleh menyebabkan kitaran kemiskinan terus berlaku. Ini kerana ia merupakan satu fenomena kompleks yang melibatkan faktor ekonomi, sosial dan politik yang mampu mempengaruhi kehidupan harian dan memberi impak yang besar kepada jutaan individu di seluruh dunia. Kemiskinan pada tahap global bukan sahaja menjejaskan individu dan komuniti, tetapi juga meninggalkan impak yang besar terhadap perkembangan sesebuah negara dan kestabilan dunia. Kadar kemiskinan lebih tinggi di negara yang membangun. Oleh sebab itu, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah melancarkan Agenda Matlamat Pembangunan Mampan (SDG 2030) yang memfokuskan kepada pembangunan bagi mencapai masa depan yang lebih baik dan lestari untuk semua berdasarkan pengumpulan matlamat, sasaran dan indikator global. Untuk mencapai masa depan yang lebih baik, adil dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat di seluruh dunia, kita memerlukan kerjasama dan kebijaksanaan yang berterusan dalam menghapuskan masalah kemiskinan. Ini kerana ia merupakan fenomena kompleks yang melibatkan faktor ekonomi, sosial dan politik. Terdapat 4 faktor kemiskinan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi biasanya berlaku dalam sektor bandar dan luar bandar. Perkara ini telah menjadi salah satu faktor utama yang sering memberi kesan negatif kepada pembangunan sosioekonomi sesebuah negara. Pada akhir-akhir ini, pertumbuhan ekonomi yang tidak sekata selalunya akan menimbulkan jurang kemiskinan dalam kalangan masyarakat luar bandar yang selalunya kurang mendapat manfaat dan perhatian daripada kemajuan ekonomi yang lebih tertumpu kepada kawasan bandar. Dalam konteks ini, penduduk luar bandar mungkin mendapat akses yang tidak sama rata kepada peluang pekerjaan dan pendidikan. Kekurangan pelaburan dalam sektor luar bandar juga boleh menghalang kepelbagaian ekonomi dan pertumbuhan dalam sektor bukan pertanian. Faktor yang seterusnya daripada segi jurang pendidikan, akses yang terhad kepada pendidikan yang berkualiti boleh menjadi faktor yang mengeruhkan lagi keadaan kemiskinan. Di setengah kawasan, infrastruktur pendidikan mungkin tidak mencukupi, terutamanya di kawasan luar bandar atau pedalaman. Kemudahan pendidikan yang tidak mencukupi seperti kekurangan sekolah, kemudahan sokongan atau tahap jangkauan yang lemah boleh menghalang akses orang ramai kepada pendidikan berkualiti. Faktor seperti lokasi geografi, infrastruktur pendidikan dan tahap ekonomi wilayah boleh mempengaruhi tahap kualiti dalam sektor pendidikan. Kebanyakan keluarga yang berpendapatan rendah mungkin mempunyai pilihan yang terhad dalam memilih sekolah terbaik untuk anak-anak mereka, yang mungkin juga akan menjejaskan perkembangan pendidikan mereka. Oleh sebab itu, kos pendidikan yang tinggi boleh menghalang akses untuk keluarga yang berpendapatan rendah. Kekurangan pendidikan boleh menjadi penghalang utama kepada mobiliti sosial dan keupayaan seseorang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Faktor seperti lokasi geografi, infrastruktur pendidikan dan tahap ekonomi wilayah boleh mempengaruhi kebolehcapaian pendidikan. Faktor seterusnya adalah penglibatan politik dalam pengagihan sumber. Penglibatan politik dalam pengagihan sumber adalah sebuah isu yang sering didengari dalam sistem politik negara dan boleh mengakibatkan ketidakadilan dalam pembangunan dan penyediaan faedah kepada masyarakat. Apabila pemberian sumber dan projek pembangunan terjejas oleh isu politik,
Kesannya boleh menjejaskan prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Peruntukan sumber yang dimanipulasikan boleh berlaku apabila keputusan mengenai peruntukan belanjawan, projek pembangunan atau bantuan sosial tidak berdasarkan keperluan sebenar tetapi lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Ini boleh mewujudkan ketidaksamaan dalam pengagihan faedah pembangunan kerana hanya kumpulan atau individu yang mempunyai hubungan politik yang mendapat keutamaan. Manakala orang yang sepatutnya mendapat manfaat tidak diberi perhatian. Keadaan seperti ini merugikan golongan yang memerlukan, terutamanya golongan yang sudah berada dalam keadaan ekonomi yang lemah. Kemiskinan boleh meningkat apabila sumber yang sepatutnya digunakan untuk mengurangkan kemiskinan sebaliknya digunakan untuk kepentingan peribadi atau kumpulan tertentu. Oleh sebab itu, rasuah dan salah guna kuasa dalam politik bukan sahaja menimbulkan kerugian ekonomi, malah membantutkan usaha mengurangkan kemiskinan. Faktor yang terakhir adalah tiada perkembangan modal insan. Modal insan merujuk kepada pengetahuan, kemahiran, kebolehan dan kesihatan masyarakat yang seharusnya dianggap sebagai aset dalam usaha pembangunan ekonomi suatu negara. Modal insan yang berkualiti tinggi biasanya mempunyai tahap produktiviti yang lebih tinggi. Individu boleh memberi sumbangan yang lebih besar kepada aktiviti ekonomi jika mereka mempunyai kemahiran pengetahuan dan pendidikan yang mencukupi. Peluang pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan semua boleh dicapai melalui peningkatan produktiviti ini. Perkara ini menjadi faktor kepada kemiskinan apabila tiada produktiviti daripada mereka yang mempunyai pelbagai kemahiran. Oleh sebab itu, peluang pekerjaan tidak boleh dicipta dan tiada pertumbuhan ekonomi yang akan berlaku. Jadi, perkara ini meningkatkan kebergantungan golongan miskin pada bantuan sosial dan tidak akan meningkatkan kestabilan ekonomi sesebuah negara. Berikut merupakan objektif lapangan bagi kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti hasil potensi berkaitan modal insan, modal sosial dan politik serta modal ekonomi kehidupan responden. Yang kedua, mencadangkan intervensi yang berkaitan bagi membantu responden meningkatkan kefungsian sosial. Seterusnya, hasil temubual responden. Yang pertama, demografi. Pengkaji telah menemubual seorang wanita berumur 68 tahun dan merupakan seorang ibu tunggal yang tidak mempunyai pekerjaan. Nama beliau ialah Maria binti Abdul Malik atau dikenali sebagai Kak Maria. Di kawasan kejiranannya tinggal bersama seorang anak lelaki bernama Zulkarnain bin Zulkifli yang berumur 45 tahun. Beliau bersama anaknya merupakan pelarian perang yang berhijrah ke Malaysia dari Vietnam. Mereka berdua beragama Islam dan merupakan kaum Melayu Vietnam. Dalam kajian ini, Puan Maria merupakan ketua isi rumah berikutan status perkahwinan beliau yang ditinggalkan oleh suaminya semasa peperangan. Selain itu, beliau tidak mempunyai status pendidikan yang formal, pemilikan sijil tinggi dan kurang mahir dalam tahap kemahiran 3M. Berikutan keadaan kesihatan beliau yang tidak mengizinkan kerana mempunyai penyakit seperti gout dan sakit saraf. Beliau juga tergolong dalam golongan kekurangan upaya secara fizikal. Seterusnya, hasil potensi modal komuniti. Yang pertama, modal insan. Responden memberikan kerjasama yang baik semasa proses temubual dijalankan dan menjawab semua soalan dengan sempurna. Daripada hasil temubual, responden mempunyai minat di dalam beberapa bidang dan mempunyai kemahiran dalam beberapa bidang tertentu seperti bidang pertanian, teknikal, perikanan, pemprosesan makanan, keusahawanan dan kraftangan. Responden cuma sempat menghadiri latihan berasaskan pertanian sahaja, namun kebanyakannya tidak dapat menghadirkan diri ke latihan kursus atau program latihan dalam tempoh 5 tahun. Berikutan keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan dan mengehatkan pergerakan beliau. Yang kedua, modal sosial dan politik. Sepanjang proses temubual, para pengkaji mendapati bahawa responden mempunyai ramai kenalan yang akrab dan mempunyai hubungan yang sangat baik. Responden tidak mempunyai pasangan kerana beliau telah ditinggalkan semasa perang di Vietnam, iaitu Perang Indochina kedua pada lingkungan tahun 1957
hingga 1975. Oleh sebab itu, responden tidak mempunyai hubungan dalam konteks pasangan dan perkara ini bukanlah keperluan untuk responden. Begitu juga dengan keperluan untuk mempunyai rakan sekerja. Beliau juga tidak bekerja dan perkara ini mengukuhkan lagi sebab mengapa responden tidak mempunyai penglibatan hubungan dengan mana-mana rakan sekerja. Responden juga mempunyai jaringan hubungan yang baik dengan komuniti dan individu-individu berkepentingan dalam komuniti. Yang ketiga, modal ekonomi. Responden yang dikaji tidak memiliki modal ekonomi yang banyak, sama ada dari segi aset besar atau aset kecil. Antara aset kecil yang dimiliki adalah data internet, televisyen dan telefon pintar. Manakala aset besar pula hanyalah sebuah rumah yang diperolehi secara sewa. Responden juga tiada sebarang sumber ekonomi yang boleh digunakan, sama ada untuk kegunaan sendiri ataupun tujuan komersial. Berikut merupakan cadangan intervensi kepada responden. Cadangan intervensi terbagi pada 3 iaitu mikro, meso dan juga makro. Dari sudut mikro, cadangan intervensi yang boleh diberikan adalah dari segi bantuan kewangan segera. Menyediakan bantuan kewangan yang cepat adalah satu inisiatif yang sangat penting ketika berhadapan dengan krisis kewangan bagi individu ataupun keluarga yang memerlukan sokongan segera. Bantuan yang diberikan termasuklah memberikan wang tunai, kupon makanan ataupun jenis bantuan yang lain. Bantuan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan asas responden yang menghadapi masalah ekonomi. Penerimaan wang tunai mengikut keperluan secukupnya dapat memberikan banyak manfaat kepada responden untuk menggunakan dana tersebut bagi meneruskan kehidupan. Oleh sebab itu, penyediaan fleksibiliti dalam bantuan kewangan membolehkan responden untuk menggunakan dana tersebut mengikut keutamaan dan keperluan khusus pada masa dan keadaan sesuai. Bantuan wang tunai yang diberikan secara langsung dapat mengurangkan beban tekanan kewangan dan memberikan peningkatan dalam akses kepada sumber asas yang penting seperti makanan, pakaian dan sumber kesihatan. Pendekatan ini juga mengambil kira keperluan unik setiap penerima dengan memahami bahawa setiap situasi yang dihadapi akan berubah dari semasa ke semasa, sama ada akan menjadi lebih terdesak ataupun lebih mudah. Jadi, responden perlu bijak dalam mengatur pembahagian wang yang telah disumbangkan dari semasa ke semasa. Dari segi meso pula, intervensi yang dijalankan ataupun yang dicadangkan adalah inisiatif kesejahteraan komuniti. Melaksanakan inisiatif kesejahteraan komuniti ialah satu langkah strategik untuk mengukuhkan aspek utama kehidupan masyarakat seperti kecergasan fizikal, pemakanan sihat dan akses kepada perkhidmatan kesihatan. Program-program ini bertujuan untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk mempromosikan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui inisiatif ini, responden dapat menyertai aktiviti yang dilakukan dan dapat meluangkan masa dengan perkara yang berfaedah. Dalam masa yang sama, komuniti di sekitar kawasan responden turut mendapat peluang untuk mengambil peranan aktif menyertai program sebegini dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Program kesejahteraan komuniti yang menggabungkan elemen seperti fizikal, makanan berkualiti dan perkhidmatan kesihatan boleh mempengaruhi secara positif penentu kesihatan secara sosial dan merangsang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikutan keadaan responden yang mempunyai masalah fizikal, program boleh disampaikan melalui media dan boleh dipaparkan di televisyen. Jadi, responden tidak akan ketinggalan untuk mengetahui tentang program-program kesejahteraan komuniti yang akan diadakan ataupun yang telah diadakan. Cadangan intervensi yang terakhir adalah dari segi makro. Cadangan ini adalah melalui pembaharuan sistem kesihatan. Meneruskan pembaharuan sistem kesihatan adalah langkah yang kritikal untuk menangani isu ketidaksamaan dalam akses kepada perkhidmatan kesihatan dan untuk meningkatkan kualiti dan keadilan penyediaan penjagaan kesihatan. Matlamat utama transformasi ini adalah untuk memastikan setiap rakyat mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan berpatutan tanpa mengalami diskriminasi.
Pendekatan ini boleh membentuk asas kesihatan awam yang lebih efektif di samping mengelakkan pemberian perkhidmatan kesihatan yang tidak setara, menggalakkan pencegahan penyakit dan menyediakan penjagaan yang saksama untuk semua lapisan masyarakat. Pembaharuan sistem kesihatan dianggap sebagai strategi atau kunci untuk meningkatkan taraf kesihatan masyarakat. Dalam konteks kajian terhadap responden, pembaharuan sistem kesihatan adalah penting dalam membangunkan sistem teleperubatan untuk mencapai akses yang lebih luas hingga ke kawasan yang susah untuk dicapai. Hal ini dapat membantu responden yang mempunyai masalah kesihatan dan susah bergerak untuk mudah mendapatkan rawatan kesihatan secara langsung di rumahnya. Jadi, responden tidak perlu membuang masa dan tenaga untuk ke hospital yang memerlukan kos pengangkutan dan keselamatan juga lebih terjamin. Secara kesimpulannya, responden telah memberikan kerjasama yang baik semasa temu bual berlangsung. Walaupun beliau mempunyai masalah fizikal, perkara tersebut tidak mematahkan semangat beliau untuk berkongsi maklumat dengan para pengkaji. Kajian ini telah membantu pengkaji untuk mengenal pasti hasil potensi modal komuniti yang penting dalam jaringan sosial seperti modal insan, modal sosial dan politik serta modal ekonomi. Secara tidak langsung, segala informasi hasil daripada temu bual telah membuka langkah kepada pengkaji untuk menjalankan intervensi secara mikro, meso dan makro. Diharapkan cadangan intervensi yang diberikan sedikit sebanyak mampu membantu golongan-golongan miskin untuk mendapatkan kehidupan yang lebih selesa dan terjamin pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Dia merawat macam ni lah. Dia tengok apa makcik kurang tu, dia bagi sedekah. Bagi satu. Oh, kiranya macam hospital orang pakai.